Okay, hai usahawan yang telah pun berada di Facebook page uh, e-usahawan. So seperti yang tuan-puan sedia bersama dengan e-usahawan, memang setiap malam, hampir siang, malam, memang ada Facebook live di page di mana coaches dan juga trainers akan kongsi tentang sebarang topik, bukan sahaja perniagaan digital, ada webinar untuk usahawan wanita, ada HR, ada topik pasal motivation, so ada macam-macam. Dan teruskan bersama dengan Facebook e-usahawan. Jadi bagi untuk sesi malam ni kita ada lebih kurang pukul 9.10 sehingga lebih kurang pukul 10. So, kita akan bersama, kita nak sembang lah kot kan, kita nak berbual tentang Facebook profile, macam mana kita gunakan dia sebagai personal branding kita. Okey, katalah usahawan dekat sini macam nak kongsi dengan kawan-kawan. So sebelum kita bermula ni kan, katalah nak kongsi dengan usahawan, copy link. Siapa yang menggunakan handphone, boleh klik dekat atas, ada link copy, boleh copy link. Kemudian boleh masuk di grup-grup WhatsApp kita. Kalau kita ada grup WhatsApp dengan kawan-kawan usahawan kita, kadang-kadang ada yang pergi kelas sama-sama kan. So klik dekat situ dan masukkan dalam grup. Masukkan dekat grup. Tulislah dekat sini untuk live personal branding. Jadi topik personal branding ni dia bukan sahaja sesuai untuk usahawan, jadi tapi juga untuk individu. Kalau kita seorang guru, kalau kita seorang lecturer, kalau kita seorang mungkin pegawai office ataupun kita intern dekat sesebuah syarikat pun boleh juga kita sama-sama belajar. So dah mula ada viewers dekat Facebook e-usahawan. Sharekan siapa yang menggunakan handphone, klik dekat share ataupun dekat bahagian bawah tu, kalau Cik Su macam Cik Su klik share, dia boleh ada start, share, kemudian dia start, klik share, kemudian ada start. Gambar start tu boleh klik, kemudian kita akan boleh watch together. Kita boleh watch together dekat kita punya profile. So dia akan keluarlah siapa yang mempunyai Facebook page. Contohnya page dia tu tentang keusahawanan, tentang ataupun agent. Siapa yang ada agent, dia nak agent-agent dia dengar, dia nak agent-agent dia belajar bersama-sama. So boleh juga sharekan, copy sahaja link ni dan sharekan atau klik sahaja share. So dia usahawan boleh sama-sama belajar topik hari ni, iaitu personal branding di kita punya Facebook profile. Boleh? Okey. Bagi usahawan yang dah berada dekat sini, dah ramai, ada yang join, ada dah share watch party, ada yang dah send a wave kan. So thank you so much for being here. Okay, kita akan berkongsi, dan sepanjang perkongsian kita ni, nama saya Suraya, tuan-tuan boleh panggil saya Cik Su. Kalau nak tambah tu maksud dia macam katalah nak tambah, maksudnya saya ada cadangan ataupun saya buat macam ni, apa yang boleh saya jawab, apa yang boleh Cik Su jawab, Cik Su akan terus jawab. Dan apa yang mungkin Cik Su belum pandai lagi, belum ada ilmu mengenai dia, kita boleh hold dulu, nanti kita boleh sambung kemudian kan. Tapi teruskan berkongsi. Okey, siapa yang baru masuk hari ni, kita tengok ni topik kita hari ni, iaitu personal branding FB profile untuk usahawan. Dan kita nak cerita pasal seni dan juga sains di sebalik personal branding. Teruskan share sebab malam ni malam Jumaat, jadi mungkin ramai yang dengan aktiviti dengan family kan. Jadi mungkin dengan sambil-sambil tengok TV, sambil-sambil makan, sambil-sambil berbual, so boleh tengok apalah topik hari ni dekat Facebook e-usahawan. Okey, jom kita terus. Tadi ada seni dengan sains kan, so kita nak cerita pasal seni lah dulu kan, seni. Bagi usahawan yang baru masuk, tak apa, nanti boleh ulang balik dengar dan boleh dengar semula.
bila kita bergelar usahawan ni, dia daripada pelbagai peringkat lah. Kadang-kadang kita akan rasa penat buat personal branding ni sebab kita rasa macam kita seorang je buat. Contoh dia kan. Walaupun sebenarnya personal branding ni, especially di online, boleh dilakukan oleh semua orang di dalam syarikat kita. Sebab itulah video ni kena di-sharekan kepada kita semua kawan usahawan. Semua kawan usahawan, semua individu, semua adik-beradik. Rupa-rupanya online marketing, personal branding ni bukan sahaja kita punya CEO je yang buat. Oh, sebab dia lah founder, so biarlah dia yang buat. Saya ni pembantu je, jadi saya tak payah buat. Dia katakan contoh dia kan. Tak, semua orang boleh buat. So video macam ni, video untuk nota ni Cik Su boleh hadiahkan, tinggalkan email di bahagian komen. Bagi untuk beberapa live yang sebelum ni, ada yang Cik Su minta usahawan tinggalkan email, dan ada yang Cik Su sudah email, ada yang belum. Tapi jangan risau sebab semuanya nota tu dah terkumpul dah, tinggal nak hantarkan je. Jadi tinggalkan email supaya tuan-puan boleh belik balik nota ni, boleh tengok balik kan. Kita start dengan yang pertama, yang CEO dekat atas ni lah kan. So dalam organisasi biasanya ada CEO. CEO ni ataupun ada orang dipanggil founder, ada orang dipanggil owner, tak kisahlah kan. Tapi ada juga founder yang tak jadi CEO, dia jadi macam CMO, CCO, creative officer kan. Tapi biasanya kita panggil dia CEO lah. So biasanya bila kita CEO ataupun kita bagi usahawan mikro, biasanya dia seorang. Mikro ni maksudnya dia seorang lah, dia diam niaga. Dia lah yang buat personal branding. Maksudnya dia buat pasal keputusan syarikat dia, apa yang nak dia buat waktu during COVID ni kan, nak bertambah nature of business ke, nak bertukar ke, nak pivot ke, nak tukar sikit ke, nak tambah ke, nak kolaborasi ke. Itu ialah bahagian CEO punya personal branding. Maksudnya penulisan-penulisan dia akan banyak ke arah-arah sebegitu, atau mungkin dia tak consider whole plan dia, but people yang mengikuti dia dekat online, dekat Facebook lah in this case, boleh nampak mungkin pergerakan dia, mungkin aktiviti dia, berbincang dengan team member dia. Itu ialah contoh-contoh personal branding untuk CEO. Jadi usahawan yang berada sekarang, topik kita ialah personal branding. So personal branding ni maksud dia macam mana nak buat supaya bila orang tengok kita tu je, dia dapat the idea siapa kita dan apa idea dia tu sama macam apa yang kita nak dia tahu. Boleh? Okay, so untuk yang pertama ialah CEO. So dia punya personal branding banyak on collaboration, on strategize dan juga goal dia punya company walaupun dalam dia punya profile. Contoh dia okay, sebenarnya kita pergi dekat yang sebelah kiri, iaitu social media manager. Social media manager. Okay, untuk social media manager ni, dia boleh guna dalam dia punya profile, macam business profile, ataupun dia nak guna dalam dia method ni dalam dia punya Facebook page pun boleh. Kita panggil social media manager. Ada orang bahagian marketing, tapi social media ni a part of marketing. Okay, usahawan yang tinggalkan share, berada di page usahawan, share dan juga share link ni, bagi pada kawan-kawan, sebab Cik Su dah settle macam mana CEO nak buat personal branding. Ni baru seni je, nanti kita masuk dekat technical dia. Nanti kita akan baru masuk yang nak klik, nak tekan mana kan. So usahawan yang tengok kemudian pun boleh boleh faham. Dan nak nota ni, tinggalkan email di bahagian komen supaya Cik Su bolehlah hantar nota ni. Okay, sekarang kita masuk dekat social media manager. Okay, social media manager ni orang yang jaga marketing lah kan. Okay, kat sini dia ada tulis, dia kata kita biasanya orang mengendalikan social media sesebuah perniagaan ataupun social media dia kena ada rules IFE. Dua kali IFE. Apakah dia? Nombor satu, I tu ialah interesting. Maksudnya dia punya penulisan tu menarik. Menarik, macam orang tengok tu orang akan baca sampai habis, orang akan share kan. Okay, so thank you so much kawan-kawan yang tinggalkan komen. Cik Su nampak ada Nurul Atika dekat watch party Cik Su, Sharifah Zahidah, thank you so much. Kawan-kawan tinggalkan komen. So Cik Su akan pergi ke, ada Elton, Chief Merepek Officer. Janganlah Elton, bukan Chief Merepek, Chief Marketing. Ada orang dia namakan Chief Creative Officer. Tu bahagian social media manager. Okay, so ada juga Elton, juru acara Cik Su. Okay, kau juru acara, hari ni tujuan Cik Su untuk share, kongsi. So CEO dah settle. Ni seni personal branding. Kemudian ada yang dah tinggalkan komen, Humaira, Siti Hajar.
Oh, Raja Ram cakap semalat-malat, selamat malam. Okay, thank you so much. Okay, teruskan share. Okay, Cik Su pun sebenarnya nak share tapi sekejap lagi. So, kita masuk balik tadi. Social media manager ialah orang yang in charge on bahagian marketing dalam organisation dia. Dia punya post maksudnya dia punya post tu update dia dekat Facebook, biasanya mestilah IFE rule. Maksudnya dia interesting, menarik orang baca, orang nak baca sampai habis. Orang tengok gambar dia, orang tinggalkan emoticon. Contoh dia kan. Nombor 2 ialah funny. Funny tu kelakar lah, kelakar, comel, apa menggeletik hati, macam itulah funny. So orang suka. And then E ialah educational. Walaupun dia funny, dia interesting, tapi at the same dia mendidik ataupun dia memberikan sesuatu yang orang boleh lakukan. Tu educational. Okay, kemudian sambung balik IFE balik. I yang tu ialah impressive. Ada orang dia impressive, kadang-kadang cikgu akan ambil inspire. Maksudnya penulisan tu bila orang baca dia macam, oh saya nak buat baik macam tu jugalah. Oh saya nak buat something good lah untuk diri saya. So dia boleh, orang baca tulisan tu, orang boleh inspire. F, flattering. Flattering yang kedua ni maksudnya dia memuji, dia memuji, menaikkan semangat, memberikan perasaan yang bagus, ataupun kalau kadang-kadang kita sebut memberikan impact yang baik. Dan E yang terakhir itu IFE tu ialah embarrassing ya. Kadang-kadang embarrassing ni macam ni. Benda tu kita tak semestinya dekat social media ni benda yang manis, cantik, lawa, kereta besar, rumah besar, rumah bersih, ataupun sesuatu yang terbaik. Tak semestinya. It could be embarrassing moment. Contohnya macam sekarang kan orang pakai baju kaftan dekat, orang lelaki pakai baju kaftan. Contohnya Cik Su bukan nak tuan-puan memakai begitu, tapi Cik Su nak berkongsi. Maksudnya it could be kalau ayat kita memalukan, bukan memalukan sangat, cute lah. Macam mungkin gambar kita memasak ke, yang tak pernah masak tiba-tiba rentung, bukan terbakar, hangus. Embarrassing moment, tapi dia okey untuk social media. Lagi apa? Contoh dia hari tu Cik Su ambil gambar mencangkul. Contoh bukan Cik Su lah, tapi satu Cik Su, tapi tuan-puan mungkin ada gambar yang kalau tuan-puan nak share pada Cik Su, this kind of post, this kind of picture, dia under fall kategori mana? Interesting ke? Funny ke? Educational ke? Impressive atau inspire ke? Flattering ni membuatkan orang seronok ke? Ataupun dia embarrassing? So bila kita ialah in charge marketing dalam kita punya business ataupun kita dalam personal branding kita kena gunakan IFE rules. Okay, kita pergi dekat orang yang ketiga, ialah publicist. Okay, bagi kawan-kawan usahawan dah makin ramai dah dalam Facebook e-usahawan ni. Topik hari ni ialah personal branding. Personal branding di mana kita nak buat di Facebook profile. Tapi Cik Su faham ada usahawan dia ada Facebook page, dia nak belajar pasal Instagram. But hari ni kita belajar Facebook profile pula. Facebook profile je. Esok akan ada sesi dengan Coach Syomidin belajar buat ads, buat iklan di Facebook page. So hari ni cerita Facebook profile dan Cik Su apa yang tuan-tuan sedang tengok ni ialah macam mana dalam satu organisation semua orang boleh buat dia punya parts dalam personal branding. Maksudnya bukan pemilik je, bukan owner je, tapi semua orang. As long as kita clear kita punya position dekat mana. Tadi Cik sudah cerita pasal CEO, dah cerita pasal social media manager yang kena guna IFE. Kemudian kita akan masuk ke seterusnya. Tapi tuan-puan, Cik Su kena minta tuan-puan teruskan kongsi. Cik Su edit sekejap Cik Su pun nak minta masa mungkin dalam 1 minit untuk Cik Su sharekan video ni. Cik Su nak share ke grup-grup Facebook page, nak share pada grup-grup yang esok, lusa, grup e-usahawan yang belajar dengan Cik Su, so that lagilah ramai orang boleh tinggalkan komen kan, dan boleh lagi ramai boleh tanya soalan, lagi ramai kita boleh belajar, insyaAllah. Sekejap
Hari ini kita belajar seni dan sains personal branding. Kita baru masuk dekat bahagian seni dia. Okey, kita save. Copy link. Masuk dekat kita punya WhatsApp group. WhatsApp group yang kadang-kadang baru habis kelas e-usahawan hari tu, ada yang baru jumpa dekat satu event business, event kelas, boleh share. Jom kita masuk Cikgu sharekan So semua orang boleh juga sharekan pada kawan-kawan dia. Kejap. Kalau ada yang masuk, tengok kenapa diam. Speaker tak nak cakap ke kan? Cikgu tengah menge-share link-link untuk kawan-kawan yang lain ramai-ramai tengok. Bila ramai-ramai ni seronok sikit. Bila ramai-ramai, dia akan tanya banyak soalan, dia akan tinggalkan gambar-gambar dia, apa personal branding yang dia buat. So macam seronok lah, boleh belajar kan? Okey, cikgu sudah share dah. Siapa ada Telegram group, Telegram yang ada kawan-kawan usahawan yang sama-sama jumpa dekat kelas, ataupun cikgu ada Telegram group untuk Luna Works. So tinggalkan kat sini. Alright. Okey, jom kita sambung Bagi usahawan yang nak tanya soalan, kalau depan skrin cikgu ni, cikgu menggunakan XSplit, jadi cikgu tak nampak mesej tuan puan. Memang rasa feeling dia lain bila cakap sorang-sorang dan tak nampak, compact tu nampak. Bila macam orang tinggalkan komen kan, terus semangat. So cikgu ada phone dekat belah kanan dan kiri, kanan cikgu macam ni, jadi cikgu akan tengok phone tu lah. Barulah nampak ada Elton, ada Noraini, Mama Isa, ada Zul Marikan, Raja Ram. Barulah cikgu boleh seronok sikit nak berbual sebab ada orang kan. Okey, jom kita teruskan. So sekarang kita dekat bahagian seni untuk personal branding. So kita masuk dekat publicist. Publicist ialah, publicist ni ialah orang yang mungkin bukan staff kita, mungkin bukan kita punya staff tu, bukan team member, tapi dia ialah sejenis orang, kawan yang dia ialah networker. Maksudnya kan dia akan tolong kita untuk bagi tahu tentang bisnes kita. So ini ialah orang yang selalu bagi advice. So even dia pun sendiri, even walaupun kita rasa dia bukan dalam kita punya team, tapi orang itu sendiri pun boleh menjadi personal branding yang baik kepada bisnes kita. Maksudnya orang tu sendiri boleh menyampaikan ataupun berkongsi tentang perniagaan kita kepada orang lain. Okey, kemudian kita pergi dekat orang bawah ni ialah orang sales. Orang sales ni ialah kerja dia ialah bila dia update dalam personal branding dia ataupun dalam Facebook dia selalu update pasal produk, pasal katalog, contoh dia kan. Tapi sebenarnya orang sale ni lebih daripada tu. Di mana bila dia kongsi any soft sell tentang cara dia guna, macam mana benda tu bermanfaat dalam family dia, orang akan suka sangat nak sembang dengan dia. So dalam social media ni dia selalu gunakan untuk medium dia educate pasal produk, dan juga at the same time dia suka guna more innovative ways untuk cakap produk tu. Contoh dia sesuatu produk. Contoh, cikgu bagi contoh kejap, cikgu ada satu grup kawan-kawan usahawan, nama dia grup BNI Spectra. So, malam ni contoh-contoh cikgu akan ambil daripada kawan-kawan cikgu ni sebab nanti kawan-kawan yang lain boleh relate macam macam tu cara nak guna dia kan. Cikgu masuk kat sini. Nak masuk kat dia orang, nak bagi tahu. Okey, malam ni cikgu bagi contoh.
Okey. So kita masuk. Okay, so contoh dia yang orang ke sales tadi tu, Cik Su bagi contoh Contohnya ada kawan Cik Su mungkin dia jual CCTV. Contoh dia ni kawan Cik Su dia jual CCTV. So bila dia jual CCTV, okay, dia ialah founder lah, tapi katalah Cik Su nak bagi contoh dia kalau dia memegang topi salesperson. Maksudnya macam mana dia nak selalu update tentang dia punya produk, ataupun dia nak tunjukkan kepada salesperson dia macam mana nak buat personal branding di Facebook profile kan. Okey, gunakan CCTV tu, barang tu, tapi gunakan secara inovatif. Contoh dia kan, okey, mungkin during PKP ni CCTV ni maybe digunakan untuk, Cik Su tak berapa pandai tapi Cik Su ceritalah bagi contoh je. Contohnya untuk digunakan untuk memantau dia bergurau lah. Contohnya memantau perkembangan pokok. Contohnya dia tanam pokok, lepas tu day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, macam tu lah. So selalunya CCTV ni kita tengok untuk orang keluar dan masuk kan, dan lain-lain. Tapi this time sebab dia banyak masa di rumah, dia boleh tengok pokok dia. Macam tu lah contoh dia. Maksudnya benda yang sama tapi produk yang sama tapi dia boleh guna innovative way. Ataupun usahawan yang mungkin ada jual skincare ataupun kosmetik lah, bedak ke kan, mungkin dia di rumah, macam sekarang kan kita ramai agent kan, tapi dia boleh gunakan produk-produk tu, dia pakai dekat dalam bilik dia. Maksudnya nak pergi kerja kat rumah je, dekat kerusi, dekat meja kan, so dia nak duduk kat sini, dia nak pergi kerja, tapi dia pakai, dan dia cakap lah makeup dia ni untuk makeup dalam rumah, still presentable untuk dia berada di dalam rumah, dan dia still selesa untuk bekerja. Macam tu lah inovasi makeup dia tu yang digunakan di luar tapi di dalam rumah. Ada tak lagi contoh-contoh yang macam dia salesperson tapi dia tak ada idea macam mana nak buat inovasi dengan saya punya produk ni, ataupun nak buat dalam personal branding ni. Contoh apa lagi contoh buku kan, ada orang mungkin dia penulis buku, so Cik Su juga ada nampak a few kawan-kawan Cik Su yang berinovasi dengan buku dia. Hari-hari dia duduk kat meja dan dia bacakan buku dia, so dia record lah video, dia baca sikit je, so that itu ialah kind of personal branding untuk salesperson tapi dengan cara yang inovasi. Itu ialah bahagian sales. So, kalau tuan-puan baru masuk dan macam tak tahu apa yang berlaku, sekarang kita tengah belajar tentang personal branding di Facebook profile. Kita belajar seni dan sains, tapi kita baru masuk dekat seni. Maksudnya bila seni, macam mana the whole organisation boleh buat personal branding kepada bisnes kita. Macam mana CEO dia nak cerita pasal goal, strategi, collaboration. Social media manager, dia ada rules dia, IFE. Publicist ialah macam networker yang mengkonekkan ataupun konsultan kita yang dia akan bercerita tentang kita di media sosial dia. Dan salesperson, ini diperlukan latihan. Inilah yang selalunya founder-founder dia akan buat latihan macam mana salesperson boleh menginovasikan dia punya produk supaya dia punya penyampaian di social media jadi different. Tapi dia still bercerita topik tu. Kemudian ialah assistant. Assistant ni ialah orang yang mungkin dalam syarikat tu dia bukan salesperson, dia bukan marketing, dia bukan boss, tapi dia mungkin pembantu admin. Contoh dia kan. So dia kata admin tak payahlah update kan. Contohnya tak payahlah update. Saya tak ada apa-apa sangat. Tapi sebenarnya admin kita dalam bisnes tu, admin kita dalam syarikat tu pun sangat penting untuk dia update social media. Contohnya dia update gambar dia tengah pegang mouse tangan dia, so dia pun update tengah tengah set up jadual ni untuk the whole team, walaupun duduk di rumah tapi walaupun work from home tapi business ataupun tapi kerja tetap berjalan juga. Macam tu lah. So dia set up kan. Ataupun gambar Zoom. Sekarang kan Zoom kan ada boleh print screen kan. Katalah tak ada apa-apa yang secret kat situ. Lepas tu tulislah update lah. Okay, hari ni berlangsung meeting kami. Setiap pagi kami meeting macam ni. Macam tu lah. Walaupun kita ni ialah assistant ataupun just tolong je, tapi just tolong je tu lah yang memberikan makna yang sangat besar dalam personal branding sesebuah organisation di social media. So kalau tuan-puan yang ada ni hari ni ialah Cik Su saya owner, macam mana saya nak cakap dengan tim saya, sebenarnya semua orang kena buat. So dia perlukan latihan ataupun dia kena kalau
selepas latihan bolehlah wajibkan kan, contohnya setiap hari setiap seorang kena update ke, sebab social media ni tak dinafikan dia ialah a part of business. Kalau dulu orang macam nak asingkan, maksudnya apa Facebook dia, oh no, kita tak campur dia punya Facebook. But now is different. Macam mana hari semalam kemarin Cik Su ada live dengan kawan Cik Su dekat e-usahawan, dan page juga, siapa yang nak tengok mengenai HR boleh scroll ke bawah. Teacher Zam cakap macam mana sekarang ni WhatsApp pun dah menjadi medium komunikasi yang official. So Cik Su tak adalah kata Facebook tu ialah satu medium marketing yang official, but dia dah start almost 80% business owner memang cakap dia akan, before the hiring, dia akan tengok dulu kat social media siapakah orang yang dia nak jumpa tu, apa rupa dia, apa dia punya, macam mana dia update dia punya social media. So itu orang yang nak ambil orang bekerja. Belum lagi kita, walaupun kita orang nak decide nak beli daripada kita, ataupun it could be kita macam kita trainer kan, orang nak jadi klien kita, dia still tengok dekat social media kita siapakah dan apakah ayat-ayat yang kita gunakan. Jadi bila kita ambil team, so the whole team tahu dia punya role. Bila dia tahu, oh maksud saya kena update social media, kena bagi tahu lah sehari sekali ke, 2 hari sekali ke, apa kind of update yang dia kena buat. So dia akan dapat the idea dan dia akan seronok lakukan untuk company kita. Okay. Yang bawah ni comel sikit lah. Yang ni intern. Intern ni maksudnya dia datang sekejap, 2-3 bulan dia bersama kita dan dia buat kerja. So dia kena buat apa, dia akan buat lah. Okay. So walaupun kita rasa intern tak payah update lah social media, sebenarnya intern lah yang penting. Intern ni ialah ada anak-anak, adik-adik muda yang dia punya kawan-kawan baru nak memulakan kehidupan. So dia macam nak tengok satu dunia baru, macam macam kita dah dulu always wondering apa life orang lain, macam mana orang lain boleh buat tak kan. Okay, so untuk intern ni kita boleh guide macam mana dia boleh update tentang dia punya aktiviti, mungkin apa yang dia buat hari tu dekat office, apa perasaan dia, apa yang sebenarnya bisnes kita buat. So kita kena guide dia, sebab even kita sendiri pun kadang-kadang kita tak tahu apa yang betul, apa yang tak betul untuk ditulis di dalam social media kita. But it's good kalau kita boleh guide kita punya intern untuk menulis. Cik Su nampak ada Puan Saudah Saleh. Thank you so much for listening, for viewing us today. So ada Syam Putra, bukan viewing, joining us kot kan. Wan Najib, Wan Najib pun bubuh gambar tangan ni kan, bicep Okay, so Wan Najib ni Cik Su jumpa dekat Sarawak, usahawan Sarawak. Okay, so apa yang Cik Su nak kongsikan dekat sini, mungkin yang baru masuk, ialah macam ni kita punya the whole company kita boleh buat personal branding di Facebook profile dia. So kat tepi ni Cik Su ada tulis, kat atas kepala Cik Su tu dia tulis, I am not a businessman, I'm a businessman. Macam tu lah, maksud Jay-Z tulis yang maksudnya bila kita berjalan tu, kita lah perniagaan itu. Walaupun kita salesperson, macam Puan Saudah kan, Cik Su share macam mana bila Puan Saudah ada intern pun pandai update, assistant dia pun pandai update tentang kita punya bengkel. Puan Saudah sana dia ada bengkel, bengkel wanita, bengkel kereta untuk wanita di kawasan Shah Alam. Jadi pemandu Honda, pemandu Toyota, memang tu kemahiran mereka lah, kemahiran bengkel tu untuk kereta tersebut. Thank you so much. Tuan-puan tinggalkan komen, sebab hari ni kita baru slide, ini slide yang pertama. Okay, so ada 3 slide yang cerita pasal personal branding, tapi the whole point kalau macam nak faham Cik Su ni tentang apa ni, tentang personal branding, macam mana the whole organisation can do it and must do it. Bukan satu orang, jenuh lah. Business owner tu kan dia je update, dia je cerita hari ni meeting, dia cerita dia naik kereta turun sana sini, dia cerita. Tapi bila semua orang tahu yang dia pun kena buat, and somehow kadang-kadang kita rasa kita assistant, alah kena update hari ni buat kena update di Facebook kita. Hari ni ada Zoom meeting. Walaupun kita rasa macam Cik Su tak tahu tau, tapi mungkin kita rasa macam benda ni kenapa kena buat, company suruh kot. Kadang-kadang ada majikan dia memang very action oriented. Maksudnya Cik Su kata kena buat, jadi kita kena buat terus. Contoh dia kan, ni menguntungkan syarikat lah, contoh dia kan, which is sebenarnya bagus, sebab menguntungkan syarikat bolehlah bagi kita income, betul kan? So at the same time sebenarnya dia menguntungkan kita, sebab
kita punya personal branding di Facebook profile nampak kemas, nampak kita bersungguh membantu syarikat tu, nampak kita ialah seorang yang committed, dan sebenarnya artwork itu banyak dekat kita. Instead of dekat company. And same goes kalau kita ialah salesperson, mungkin kalau agent dia akan bersungguhlah buat sebab itu ialah bisnes dia. Salesperson pun akan bersungguh buat sebab itulah bisnes dia. Contohnya agent insurance, agent financial, semua akan bersungguh buat walaupun dalam waktu tu memberikan kebaikan kepada kepada produk ataupun kepada syarikat tu, tapi sebenarnya di mata orang yang memandang, personal branding yang bagus ialah your personal branding. Maksudnya orang akan nampak kita sebagai orang yang boleh dipercayai, orang yang committed, orang yang bersungguh-sungguh, reliable. So, kita memang kena update di Facebook profile kita tentang kita punya produk dan inovasi dia. Okey, tuan-puan boleh tinggalkan email sebab Cik Su akan melihat email, komen. Okey, email ialah untuk Cik Su hantarkan nota untuk yang malam ni. Kalau tuan-puan nak tanya soalan pun boleh, tapi kefahaman pertama, maksudnya apa yang tuan-puan kena faham ialah semua orang kena buat, bukan seorang sahaja. Okay, sebenarnya kita akan masuk yang seterusnya. Yang seterusnya ialah tentang tadi dah seni, ini kita nak masuk dekat sains dia lah. Okay, dah sampai sini. Okay, yang ni mungkin tuan-puan mempunyai apa? Handphone sekarang ni, jadi skrin tuan-puan tak sama macam Cik Su sebab Cik Su menggunakan laptop. Tapi kalau tuan-puan ada komputer, kalau tuan-puan dah mahir dengan laptop, dengan function dalam komputer ni, dalam laptop lah function dalam handphone pun lebih kurang sama. Paling-paling kalau Cik Su kata setting tu adalah juga dekat dalam kita punya handphone tu, tak jauh insyaAllah. So ni Cik Su punya Facebook profile. Profile ni dulu orang panggil personal, tapi sebab sekarang dia dah panggil profile, jadi macam orang lain pun, even Cik Su pun terbiasa profile. Kadang-kadang lah tersasul juga buka Facebook personal kan. So bila kita log in kita punya kita log in, dia akan jadi macam ni. So, kalau kita pergi dekat Suraya, nama Cik Su Suraya lah kan. So, dia akan masuk dekat the whole kita punya profile sendiri. Dia ada tulis ni, edit profile. Jadi, sebab tu kita tahu ni profile. Yang macam tadi ialah bila kawan-kawan kita yang lalu. Okey, ini ialah profil kita. Nombor satu. Mungkin tuan-puan menonton video ni bukan sekarang, mungkin kemudian ataupun mungkin yang sedang bersama Cik Su. Kena klik share. Dan kalau nak share watch party pun boleh. Kalau nak share link, siapa yang nak sharekan dekat dalam WhatsApp group company dia contohnya, kena klik ke atas, ada copy link dan hantarkan link itu kepada orang yang kita nak ditonton, orang yang nak kita tonton bersama-sama kita. Okey, antara dua parts yang penting ialah bahagian atas ni, cover foto dekat sini. Bila Cik Su klik, Cik Su dah di bahagian Cik Su nampak lah yang tuan-puan akan nampak Facebook Cik Su. Tapi kalau sekiranya tuan-puan yang menonton tengok macam tak keluar ke, boleh update Cik Su manalah tahu shot tunjuk, rupa-rupanya bukan itu yang keluar kan. Ini ialah cover foto. Cover foto ni nampak simple tapi sangat important. Lepas tu kalau dalam phone dia akan separuh ataupun 1/3 kecil. So kita kena tengok betul-betul apa yang akan appear dekat phone kita. Biasanya Cik Su dalam kelas, Cik Su akan minta tuan-puan yang berniaga jangan update gambar produk kat sini. Contohnya kita buat Tupperware, kita buat apa lagi, ada Dizandra, kita buat insurance, dia tak adalah produk dekat sini kan. Apa lagi yang berbentuk produk yang orang takut sebab ramai. Contohnya minyak angin, kita letak gambar minyak angin kita kat atas ni. Elakkan meletakkannya sebab kita nak kawan dengan orang. Jadi orang biasanya akan terkejut ataupun dia macam takut kalau dia tak beli barang kita, nanti kita tak happy. Jadi elakkan untuk meletakkannya. So letaklah gambar something yang kita happy. Siapa yang suka travel, bolehlah gambar travel. Siapa yang suka katalah orang lelaki kan, kata dia suka motor, bicycle ataupun aktiviti lasak ataupun mountain, apa pula gambar kat sini. Ataupun orang perempuan dia suka makanan ataupun dia suka gula-gula tu, comel, candy, apa pun something yang kita rasa kita akan kita rasa
itu ialah kita. Kita nak letaklah dia as cover foto. Macam kita punya wallpaper dekat laptop ataupun dekat handphone. Macam tu. Something yang mungkin memberikan makna pada kita. Ini cover foto. Gambar yang kedua, yang ni ialah kita punya wall foto. Yang ni wall rasanya tak silap Cik Su. So wall ni dia kecil je. So kalau tuan-puan tengok kat handphone dekat laptop Cik Su mungkin besar, tapi sebenarnya dekat handphone lagilah kecil. Jadi it's very important untuk kita letak muka kita yang jelas. Kadang-kadang orang ambil gambar selfie. Selfie ni bukan tak elok, lawa comel cuma angle atas. Jadi bila nampak kita tak berapa proportion sangat, tak berapa proper lah, sebab gambar tu kita tahu ialah gambar selfie. Sebab kalau gambar pasport kamera tu betul-betul depan hidung kita kan, so kita pun macam senyum. Macam tu. So ambil gambar yang betul-betul kamera pasport lah. Kalau boleh gambar pasport, pun gambar pasport. Dan biasanya orang akan ambil dada ke atas sebab nak bagi muka tu nampak besar. Bila muka nampak besar, taklah kecil sangat dekat handphone. Takut masa nak cari tu dah lah susah nak tengok muka. Pakai bedak pula tu kan dekat depan. Bila jumpa kadang-kadang dah habis bedaknya. Jadi susah orang nak cam. So dua gambar ni very important. Okey, tuan-puan yang ada soalan yang tak happy dengan Cik Su, tadi Cik Su tak bagi letak produk kan, boleh tinggalkan komen, boleh tambah sebenarnya. Teacher Zam kata personal branding yang informatif dan kreatif membantu recruiter untuk spot talent yang berkualiti. Betul teacher, before teacher masuk tadi, Cik sudah minta tuan-puan tengok kita punya usahawan yang sebelum ni, di mana kita cerita topik HR dan Teacher Zam ni dia punya specialty ialah dalam recruitment, maksudnya cari talent yang sesuai untuk sebuah organisasi. Okey. 80% cuma Cik Su tak dapatlah sampling tu betul-betul. 80% tu di Malaysia ke, di luar negara ke, dalam industri apa. But mereka agree kalau 10 orang, 8 tu memang Google dahulu siapa yang dia nak ambil tu. Jangan kata jawatan besar, intern je kot. Kalau kita ambil intern kan, dia hantar resume. Apa kita buat dulu? Kita akan tengok Facebook dia. Kita akan tengok dia update lagu emo-emo tak, marah-marah tak. So somehow memang personal branding membantu. So usahawan yang berniaga elakkan membuat gambar produk dekat bahagian atas. So Cik Su akan teruskan Okay, thank you. Ada sharer Afifah Hanif sharer. Sharer tu maksud dia telah menge-sharekan video ini kepada kawan-kawan dia. So kepada kawan-kawan yang lain, teruskan share. Cik Su yang kena minta tuan-puan sharekan sebab lagi ramai orang dia tak tengok sekarang tapi nanti dia nak tengok. Dia terlalu apa benda ni, personal branding ni, apa benda? Kena buat the whole team kena buat lah. Sekarang ni dah nak masuk dekat dia punya seni sains dia. Maksudnya gambar kena tukar lah. Gambar kena tukar Okey, kemudian kita pergi dekat nama. Ni nama. Nama untuk bahagian nama, Cik Su tengok kalau edit profile. Okey, ni untuk edit profile lah. Tapi kita pergi dekat nama dululah Untuk nama ni, kalau boleh, which is kita ada nama tau. Kita ada nama, Cik Su bagi contoh kan, Tuan Haji Chief Catering. Cik Su pernah jumpa Tuan dalam kelas kan. Okey, Tuan Nur Azmi. Katalah nama kita Nur Azmi Muhammad Ali. Cik Su bagi contoh Kalau kita ada nama pentas, ada orang dia dah ada nama pentas. Contoh dia macam nama pentas ni, macam Ziana, Siti Roziana Zain. Nama pentas dia Ziana Zain. Contoh dia kan. Macam Cik Su nampak ada ada Cik Nik Samiha. Nama pentas dia Nik Nok. Contoh dia kan. Siapa yang ada nama pentas, dia kena tulis nama pentas dia. Maksudnya macam Cik Su ada nama lain. Nama Cik Su lah panjang kan. Tapi nama pentas, nama yang biasa digunakan ialah Suraya Ali. So kena tulislah nama tu. Tapi untuk hari ni Cik Su tak tunjukkan. Tapi tuan-puan ada setting dia untuk tuan-puan kena bagi tahu nama sebenar. Dekat sini Cik Su nak tuan-puan siapa yang gunakan profil ni untuk tujuan bisnes. Contoh dia lah Contoh dia ialah katalah Cik Su ada bisnes nama dia kedai pack. Sekarang kan orang nak beli makanan kan, pack food. Pack food Suraya contoh dia. Pack food tu makanan bungkusan kan. Cik Su kena buka page untuk pack food. Tak boleh buat satu profil nama dia Pack Food Suraya. Itu tak boleh. So jadi kalau ada a few kawan-kawan ataupun peserta usahawan Cik Su yang add Cik Su tapi nama dia nama bisnes dia, contohlah ada kalau dia meniaga minyak urut
kucing. Cik Su nampak ada Wan Najib kan, minyak urut kucing. Dia sebenarnya tak boleh. Dia kena nama orang tu. Siapa owner tu. Kalau nama pentas tak apa. Tapi kan dalam Facebook ni kita still kena declare nama betul kita. Sebab kalau kita tak declare, ada ramai orang bila Facebook buat pembersihan, nanti bila buat pembersihan dia tengok macam orang ni tak, ni bukan orang ni, sebab dia nak orang jadi profile tau, dia akan remove. So sayanglah kita ada kita dah bina personal branding lama kan, tapi kita kena buang. So business bukan di profile, business mesti di Facebook page. Okay, so untuk setting-setting Cik Su tak tunjuk sangat sebab dia mungkin melibatkan macam parts-parts yang ada PNC kan. Tapi kalau dalam kelas e-usahawan, e-usahawan ni ialah sebuah inisiatif government. So kita pun dekat page e-usahawan kan, dia bagi training free untuk semua rakyat Malaysia. Maksudnya as long as yang menonton ni rakyat Malaysia atas 18 tahun, yes, Cik Su sedang bercakap dengan tuan-puan. Tak pernah pergi e-usahawan? Ya, tuan-puan daftar dekat www.surayaali.com. Pilih tarikh yang tuan-puan boleh hadir. So dia akan belajar pukul 10 pagi sampailah pukul 5 petang. Belajar e-usahawan tu. Masih dalam kelas tu kita ada free topik, kita ada Google Trend, Google My Business, Facebook dan juga Instagram. Tapi masa tu kalau ada teringat, Cik Su hari tu Cik Su tanya, Cik Su cakap boleh tukar nama. Macam nak tukar nama? Masa tu dalam kelas kita boleh tunjukkan Tapi bolehlah tuan-puan salin nota kat tepi tu. Nanti saya nak tukar nama lah. Ataupun dan kena ada nama, Cik Nik kata nama pentas, macam pelakon contoh dia kan. Wan Najib, Cik Su teringat Wan Najib je nak bagi contoh tadi tu. Minyak urut kucing, contoh dia. Maksudnya jangan bubuh nama bisnes sebagai profil. Okay, so Cik Su teruskan. Okay, siapa yang nak lebih teknikal, kita belajar dalam kelas. Tapi hari ni untuk nota. So dekat sini very important nama, very important, especially siapa yang ada Muhammad Najib, Siti, Nur, Nurul. Okay, Cik Su bukanlah tak nak bagi tuan-puan pakai nama tu. Pakailah, itulah secantik-cantik nama yang mak ayah kita bagikan. Tapi just untuk strategi yang kadang-kadang terlalu ramai Nurul, kadang-kadang terlalu ramai Muhammad. Tapi ada orang dia selesa dengan nama tu, teruskan. Sebab orang akan kenal kita seperti nama pentas ataupun nama yang kita nak orang kenal kita tu. Okay, sekarang kita turun ke bawah. Cik Su scroll lah. Kalau handphone dia scroll ke bawah kan, tuan-puan akan nampak bahagian belah kiri ni ialah ada gambar beg, gambar sijil, gambar IG, gambar website. Ini sangat penting. Walaupun kita rasa siapa tengok sini kan, siapa yang tak guna ni, sayang sangat. Tak guna tu maksudnya dia just tulis from Shah Alam, yang tu je. Rugi. Rugi sangat. Sebab kita ni kadang-kadang ada orang dia kata saya tak ada apa-apa Cik Su, saya insan biasa, contoh dia kan. Cik Su pun insan biasa. Semua di dalam dunia ni semua insan biasa. Tapi kita kena gunakan sesuatu yang luar biasa. Dia akan melonjakkan kita di mana apa kita kena buat. Dekat bawah ni ada edit details. Tuan-puan klik. So bila tuan-puan klik, kalau dekat handphone pun ada. So dekat sini tuan-puan boleh tambah tau. Contohnya kerja, Cik Su trainer dekat LunaWorks. Cik Su business coach untuk program VEST. Kalau kita tak nak dia appear dekat luar, contohnya program VEST ni dia dah tak ada dah. Contoh dia Cik Su tak nak dia keluar dah kan. So Cik Su boleh save. Nanti dia tak appear lah di luar sini. Boleh. Maksudnya bukanlah semua tu kita kena tunjukkan. Tapi kadang-kadang kita nak brainstorm apa yang aku buat sekarang. Cik Su ialah master trainer dekat e-usahawan. Cik Su founder Lunatalk. Cik Su penulis Luna Story. Tapi Cik Su tak keluarkan sebab bila kita tengok macam panjang ni, tak apalah. So, dulu kita bisnes apa? Ataupun kita bekerja dekat mana? Kalau kita nak tunjuk, kita tunjukkan. Cik Su kadang-kadang dalam kelas, Cik Su hide, tunjukkan. Bukan sebab tak nak tunjuk, tapi kadang-kadang kan untuk menunjukkan contoh. Dulu Cik Su kerja dekat Zen Computer System. Ini contoh Siapa yang sekarang mungkin dia bisnes, dulu dia kerja dengan KKM, Kementerian Pendidikan, dulu dia cikgu, dulu lecturer, dulu admin. Bolehlah letak. Cuma biasanya Cik Su akan kata, kalau boleh letak benda yang put weight kepada bisnes kita. Contohnya, sekarang ni kita buat bisnes catering ataupun kita buat bisnes sambal ikan bilis kan. Siapa yang bisnes sambal ikan bilis dalam kelas e-usahawan semalam kita belajar Google Trend, permintaan ikan bilis meningkat 4 kali ganda
during PKP. Maksudnya carian ikan bilis. Jadi kalau nak ride bersama-sama, maksudnya nak jual pasal ikan bilis ke contohnya, waktu ni lah sebab orang memang sangat ramai yang mencari. So dekat sini tuan puan boleh letakkan apa bisnes tuan puan, apa bisnes tu ataupun dalam resume kita dulu-dulu yang dalam kita punya resume tu memberikan benefit kepada diri kita hari ni. Contohnya hari ni kita meniaga ikan bilis. Dulu kita kerja KFC. Jadi kita pun tinggalkanlah, kita pun masukkanlah kita dulu kerja KFC. Faham Sebab pekerjaan kita di KFC tu memberi value kepada bisnes ikan bilis kita sekarang. Faham Contoh Cik Su sekarang trainer online marketing. Dulu Cik Su kerja dekat company IT. Jadi Cik Su bubuhlah nama company IT yang Cik Su kerja dulu. Boleh Ataupun kadang-kadang ada orang ni, Cik Su saya dulu guru tadika tapi sekarang saya meniaga jahit-jahit. Macam tak bagi put weight je. Tapi pada Cik Su dia memberi kebaikan sebab dulu dekat pendidikan awal kanak-kanak, sekarang dia jahit, mesti dia penyabar. Macam tu lah. So sometimes we will never know apa yang orang fikir tentang kita. So kalau kita rasa ianya patut tulis ke tak patut tulis, kita letak je, mungkin dia memberikan a good perception kepada orang lain kan, kita tak tahu. So dekat bawah ni Cik Su teruskan dekat bawah ni ialah edit detail. Ni ada featured dekat handphone pun ada, sayang tak guna. Featured ni sebab picture speaks orang katalah 1024 words, banyak daripada perkataan. Maksudnya kita membebel-bebel ataupun kita tulis ni panjang-panjang tulis, sebenarnya buat satu gambar, kita tepek satu gambar dah represent apa yang kita cuba sampaikan. Okey, dekat sini boleh edit. Cik Su stopkan sekejap. Dia boleh bubuh tak silap Cik Su sampai 9. Tak silap Cik Su. Macam ni lah. So, kita boleh bubuh gambar-gambar kita. Dekat sini lah kita akan bubuh gambar yang kita masuk paper, yang kita dapat award, yang kita naik pentas, yang kita launching buku, yang kita, siapa yang chef ataupun yang ada kedai makan, yang gambar pakai topi chef tu ke, yang tengah pegang senduk, siapa yang agent insurans yang dapat awards, siapa yang bisnes pakaian yang dekat fashion show, siapa yang bisnes retail yang gambar dengan Datuk Maidin. Faham maksud Cik Su Dekat sini lah gambar-gambar featured ni. Kalau kita nak masuk, contoh Cik Su gambar masuk paper ni, Cik Su klik dia suggest lah. Dia akan bagi suggestion, tapi kita terpulang lah, kita nak pilih gambar Cik Su dengan anak-anak, gambar kelas, gambar berkebun. Dia bagilah cadangan suggested foto gambar Cik Su mengajar. So cuma dia kecil. So kalau nak gambar tu 9, dia lawa lah, tersusun. Kalau macam ni Cik Su baru ditujukan, kena cari lagi gambar lain. So kalau ada family, maksudnya ada orang yang dia dah kahwin, ada orang dia dah ada anak, boleh update gambar dekat sini. Bubuhlah gambar satu Cik Su sebenarnya berbual lah yang kesilapan, kekurangan. Orang lelaki bila dia guna social media ni, kadang-kadang dia tak update gambar family dia. Tak adalah buruk, tidaklah lemah, tapi sebenarnya family kita tu akan add value kepada kita punya social media. Orang perempuan pula bila dia guna social media, dia update terlalu banyak tentang dia punya anak. Contoh dia kan, pun tidaklah buruk, tidaklah Cik Su kata tak baik. Tapi it depends on your strategy. Terlalu banyak pun tak berapa okey juga. Dan bukannya Cik Su kata tu, Cik Su tengah kata kita ke tak okey. Tak. Cik Su dulu pun bila menggunakan social media, kita akan nampak kita tak balance kalau terlalu banyak gambar family. Orang confused. Dia ni duduk rumah ke? Dia ni meniaga ke? Macam tu kan? Okay. Bagi orang yang mempunyai certain event, sebab orang suka macam kita ada siapa yang tengah belajar, contoh dia kan, siapa yang ada ambil any course, so kita boleh letak kat bawah ni ada live event. Macam tahun 2019 Cik Su dapat award daripada Facebook pas dia punya
exam, lepas tu pergi training, lepas tu pas training dia, dia boleh jadi Facebook Blueprint Network Trainer. Maksudnya satu dunia ni, dia dah bagi award kepada beberapa orang trainer yang boleh mengajar Facebook. Macam hari ni lah kita belajar Facebook kan. Dan Cik Su baru je pas diploma dalam digital marketing dengan Learning Resource Network di UK. Dia ada 3 level. So kongsikan dekat sini apa yang paling latest dalam kita punya live. Kalau ia berkaitan, sebab Cik Su ialah trainer online marketing, jadi topik-topik ni memang topik yang berkaitan dengan Cik Su. Kalau macam katakan, Cik Su juga merupakan seorang lactation consultant, susu ibu kan, tapi Cik Su tak update lah dekat sini. Bukan tak update sebab sekarang ni Cik Su punya personal branding tentang business online marketing. Jadi Cik Su harap tuan-puan dapat point macam, oh kalau aku dalam business siapa health coach fitness kan, award kita certificate yang dapat certificate pass any test yang jadi coach, benda-benda tu semua kena update kat social media ataupun orang yang pasal masakan tapi dia pergi kelas kemas ke kelas apa ke, update juga dekat social media so itu ialah kepentingan menggunakan social media okey, so kita teruskan sampai kat sini. Sekarang nak dekat pukul 10, cuma Cik Su pun lambat memulakan kelas, di mana Cik Su mula pukul 9 lebih tadi. Jadi kalau boleh Cik Su nak tuan-puan dapat benefit sebenarnya daripada sesi ni, at least dah dapat yang seni dia tadi tu. Seni tu maksudnya Cik Su kata the whole team kena practice update social media, bukanlah majikan sahaja, bukannya orang sales sahaja. Saya tak payahlah, ada orang dia kata saya saya tak nak orang kenal sangat, saya tak nak recognition sangat. Biarlah orang saya dah ambil dah orang marketing, biar orang marketing tu yang buat kerja. Saya ada agent, tak apa, saya dekat belakang tabir. Kita bukan nak depan tabir pun, tapi kita ada role dalam social media kita dan juga somehow contribute kepada social media organisation. Macam tu. So, kerja semua orang juga. Okay. So, sekarang ni lah kita punya profile. So, selain daripada tu, kita bolehlah menulis seperti biasa. Soalnya untuk penulisan ni, Cik Su tak rigid. Rigid tu maksudnya tak adalah kata kena update apa, tak payah update apa. Tak juga, sebab tuan-puan kalau untuk permulaan sebenarnya biasakan dulu hari-hari update. Itu pun dah cukup. Maksudnya biasa yang siapa yang tak pernah update, biasakan hari-hari update. Tapi kalau tuan-puan masuk dekat Cik Su kan, Cik Su tak hari-hari update pun kan. Cik Su tak hari-hari update kerana pada 1 bulan 12 2019 Cik Su telah pun berhijrah ke Facebook page. Maksudnya Cik Su tak update dah dekat profile. Tapi itu bukanlah sesuatu yang baik atau tak baik. Maksudnya kalau tuan-puan saya nak ikut macam Cik Su lah, pun tidaklah Cik Su suruh. Saya tak nak ikut macam Cik Su lah, saya nak teruskan dalam Facebook profile pun sesuatu yang Cik Su suka kalau tuan-puan buat. Tapi kita kena ada sebab lah kenapa kita buat kan. Cik Su berpindah ke Facebook page kerana di Facebook page ada analisis. Ada analisis. Tapi ada kekurangan juga sebab Facebook page guna dia meniaga. Facebook profile ni guna dia berkawan-kawan. Jadi orang nak berkawan, orang nak connection, orang bukan nak orang yang meniaga. Jadi orang lebih ramai dia connect ataupun boleh tengok kita punya profile compared to page. Itu kelebihan dan kekurangan. Kalau kita menggunakan page, orang macam tak nampak sangat lah, macam apa kita update, kita lah yang update, kita lah yang like kan. Tapi it's a journey. Siapa yang macam jadi Cik Su saya nak terus nak buat lah macam mana Cik Su. Kalau tuan-puan nak buat, mulakan dengan Facebook profile. So dekat bawah ni dia ada follower. Masa tu Cik Su berpindah selepas follow Cik Su 9,000. So tuan-puan boleh nak aim something. Contohnya ada orang dia kata, saya nak aim kalau saya dah 1,000 follower, saya nak buat page contohlah, ataupun saya tak nak pindah, saya nak duduk sini sampai lah follow saya ni 100,000 pun boleh juga okay. Tapi kita Cik Su nak kena announce lah. Cik Su kena announce dan Cik Su aktif di FB page. Dan bila Cik Su kadang-kadang update, Cik Su akan update. Contohnya kena tulislah hari-hari Cik Su update di mana. Jadi barulah macam kawan-kawan tahu. Kalau tak, kita macam Cik Su tengok kawan-kawan yang lain, Cik Su pun tak tahu apa berlaku. Tapi kadang-kadang kita tengok macam diam je. Dia ni kan sihat ke, baru kita pergi tengok page dia. Memang ada kawan Cik Su yang
Mesej Cik Su, Cik Su dah lama tak tengok Cik Su punya cerita kan. Dia katakan dah tukar Facebook page ke? Dah tukar Facebook ke? Dia tanyakan. Cik Su kata Cik Su guna Facebook page. Okay, so ini ialah Facebook, ini ialah seni dia. Maksudnya, sains dia. Tadi seni semua orang kena buat. Ini sains untuk structure dia. Macam mana kita nak susun, apa kita kena update, dekat mana kita kena update kita punya profile, apa kerja kita sekarang. Okay, dekat sini ada edit bio. Edit bio ni selalu Cik Su akan kata tulis 3 perkara tentang diri kita. Siapa yang ada pen, kertas nak tulis kan? Aku nak orang tahu aku tentang apa. Contohnya, Cik Su tulis kat sini kan. Nik Nok contoh dia. Nik Nok nak orang tahu, Nik Nok ialah pengusaha green tea. Jadi dia nak orang, dia memang passionate pasal green tea. Dia nak orang ambil minum green tea ni sebab green tea ni banyak khasiat. Antioksidan tinggi, boleh tingkatkan metabolik, tingkatkan antibody, very good. So dia, tapi dia tak nak orang minum gula, so dia punya green tea memang tak ada gula. Jadi dia nak sangat, so dia boleh tulis kat sini yang dia tapi dia bukan nak orang kurus minum green tea, dia nak bagi orang sihat. So dia boleh tulis passionate untuk tengok orang makin sihat. Lagi apa tu, satu. Nombor dua, contohnya suka makan tapi nak sihat juga. Macam tu lah, maksudnya apa yang kalau orang nak describe kita, apa yang dia akan describe. So tapi kita lah kena tahu dulu. So Cik Su punya contoh ni bukanlah contoh yang bagus. Cik Su tulis kat sini active at FB page. Ni bukan benda yang tuan-puan kena tulis ya. Tuan-puan kena tulis description tentang diri tuan-puan. So basically orang akan nampak macam ni. Dan update setiap hari, dan jangan tak jadikan public. Ni ialah public. So tuan-puan kena jadikan diri tuan-puan public, bukan diri tuan-puan, diri post. Setiap post sebagai public. Sebab dulu-dulu Facebook ni dia buat dia tak ada status. Ialah macam kita makin lama makin improve diri, makin improve kan. Dulu Facebook Cik Su pun tak pasti bila dia start ada public, friends. Tapi posting kita lama-lama semua dia jadi friends. Maksudnya yang friend je boleh nampak. Tapi yang sekarang semua orang dah boleh nampak. So kalau boleh kita buat dekat setting, yang lepas ni kita update apa-apa je semua orang boleh nampak. Ini di Cik Su punya profile di mana kawan-kawan Cik Su dia tag. Bila tag, ini ialah contoh-contoh collaboration. Tadi kalau siapa yang ingat, Cik Su tunjuk dalam kita punya nota tadi kan. Siapa yang ingat dalam seni ada publicist. Ni publicist. Publicist ni ialah kawan-kawan kita yang bukan dalam kita punya team tapi ialah networker. Dia akan bercakap pasal kita. Tapi dia reciprocal lah. Kita pun kenalah tag dia. Kita pun kenalah say thank you. Kita pun satu hari nanti kita kenalah tulis tentang dia. Give back balik juga kan. Tu ialah publicist. So sebenarnya dalam sebuah organisation ada banyak personal branding yang terlibat untuk menjayakan sesebuah brand. Okay, so kita dah habis dekat seni, dah habis dekat sains. Sekarang kita pergi dekat yang terakhir. Untuk hari ni tak ada soalan. Jadi Cik Su akan lajulah Cik Su cerita. Dah nak habis dah pun. Tapi kalau tuan-puan macam bila balik dah balik kan, dah dengar, barulah macam alamak baru nak tanya kan. Boleh tanya soalan. Cik Su ada dekat sini ada beberapa orang trainer dan coaches juga yang boleh sama-sama membantu untuk menjawab persoalan. Dia kalau tak jawab pun perkongsian kan. Okey. Ni Cik Su kongsikan untuk beberapa usahawan dia pernah tanya before this macam apakah sebagai B2B. B2B ni maksudnya B2C dia jual terus pada customer. Macam tadi tu lah kita cerita ada kita jual barang terus pada customer. Hand sanitizer, green tea, apa dia lagi, cake, baju, kita jual terus kan. Yang ni ialah yang dijual kepada reseller. Maksudnya reseller tu yang akan jual balik kan. Okey, ini ialah antara top 5 content type B2B marketers use. Tapi dia mungkin berubah. Maksudnya kalau tuan-puan tengok top, saya kena buat macam tu ke? Bolehlah dijadikan panduan. Kalau kita punya produk ni kita ada agent. Ataupun kita punya produk ni macam Cik Su punya The Mop Story, makanan banyakkan susu, Cik Su jual dekat kedai baby. Kedai baby yang akan jual kepada ibu bapa. Macam sekarang PKP kedai baby dah tutup kan, tapi ada juga kedai baby yang membuat penghantaran secara online. Jadi Cik Su kena
Apa yang cikgu kena buat? Okey, nombor satu ialah social media post. Inilah kita punya Facebook profile dan esok kita belajar pasal Facebook Ads. So, kena buat dekat Facebook page. Maksudnya social media profile ni di Facebook page dan juga di profile kita. Nombor dua ialah case study. Mungkin orang yang dia punya produk ada case study ataupun kadang-kadang kalau bukan case study pun testimonial. Contohnya kan, mungkin during PKP pun orang still bersalin, orang still semalam ke kemarin, tim cikgu dapat mesej, tolong saya nak susukan anak first, keluar sikit je. Macam tu lah. Walaupun cikgu ialah kaunselor susu ibu yang di mana cikgu boleh pergi untuk counselling. Cuma macam sekarang cikgu tak pergilah untuk counselling ke hospital due to PKP, jarak. So ibu tu macam kena lakukan sendiri. Tapi dia still nak dapatkan the milk story, makanan untuk banyakkan susu. So kat sini lah kita boleh update testimonial kita. Maksudnya bukan testimonial, conversation kita. Macam mana kita tolong ibu tu. Contoh dia kan, dalam kes yang macam ni kita tolong dia macam mana. Tu case study. Yang ketiga ialah video. Ada orang dia suka tengok video, cuma baru-baru PKP dulu tu kalut sikit. Video banyak hang, YouTube banyak hang. Sebab ramai orang kan yang menggunakan pada ketika tu Zoom pun hang, waktu tu Facebook pun lag. Tapi cikgu rasa makin lama dia semakin okey kot kan. Orang pun dah test dia punya internet. So, siapa yang pandai buat video, dia rasa susah nak tulis-tulis, nak tulis testimoni, dia tulis je, cakap dia terus. Okey, semalam ada orang telefon, so dia baru bersalin. So, bila macam waktu bersalin sekarang ni, dia nak susukan anak. Kita ceritalah macam tu. Ataupun katalah cikgu mengajar online marketing, cikgu pun boleh cerita. Okey, semalam masa kelas, dalam kelas tu ada usahawan ni dia tanya. Kita ceritalah. Apa boleh. Tapi tuan puan bergantunglah pada bisnes tuan puan Sebenarnya siapa yang jual barang makan, share juga resepi. Contoh semalam ada kuih raya kan. Dia guna Google Trend untuk tengok trend kuih raya yang jenis kuih raya yang orang paling suka, contoh dia kan. So dia boleh tengok kat situ, dia boleh share, orang suka sangat kuih apa, dia share lah dalam video dia, contohnya kan. Nombor 4 ialah ibu, ini contoh marketing dia. Yang kelima ialah infografik. Infografik ni senang nak nampak lah. Macam infografik ni apa yang tuan-tuan tengok sekarang ni ialah infografik yang senang dalam bentuk ikon, macam boleh dinampak, boleh dilihat kan. Okey, dekat bahagian belah bawah ni ialah top 5 social media B2B marketer use. Cuma cikgu bila tengok ni, cikgu rasa ini ialah guidance daripada syarikat di luar negara. Maksudnya mungkin di US, sebab kadang-kadang somehow berada dalam dunia digital marketing, cikgu rasa semua dunia pun is not easy kan. Bila cikgu dalam dunia digital marketing since 2013, masa tu kan bila cikgu ambil cert, masa tu dah start 2016 kan. Masa tu rasa macam buku-buku rujukan banyak daripada US kan. Even macam paper yang cikgu ambil untuk diploma, paper UK. So macam apa yang dia baca, kita baca ataupun kita study ataupun kita test, kita exam, tak sama dengan apa yang real world. Macam tu lah sebenarnya, bukan online marketing je kan. Tapi cikgu beli due to kita punya culture yang berbeza. Okey, apa point cikgu ialah culture, internet punya kelajuan, pengaruh rakan sebaya kan. Apa cikgu nak kata ialah dalam contoh ni dia kata nombor 1 orang paling banyak cari dekat LinkedIn, dia kata kan. Nombor 2 orang suka guna kalau B2B agent ke banyak kat Twitter. Cikgu tak pasti sebab di Malaysia Twitter yang banyak gunakan menteri dan artis kan. Bukan artis, selebriti okey. Tapi usahawan tak ramai di Twitter, but it's okay kalau kita nak ikut. Maksudnya saya nak try lah mengaktifkan diri kan. We will never know. Rupa-rupanya rezeki kita ramai dapat dekat sana kan. Okay, nombor 3 Facebook, nombor 4 YouTube dan nombor 5 Instagram. Ni adalah contoh-contoh social media. Sebab kadang-kadang ada orang yang dia nak cari agent, dia rasa macam dia tak nak jual sangat, tapi macam mana dia nak dapatkan orang-orang yang akan menjual ni kan. So dia nak patut berada di mana. Contohlah macam cikgu trainer online marketing, cikgu boleh jadi B2C. B2C ni maksud dia cikgu nak tuan puan dah datang kelas kan. Tapi itu could be B2B juga. Contohnya cikgu nak kalau ada in-scan punya
B2B, maksudnya agensi punya usahawan kalau Inscan, atau mungkin Mara, atau mungkin agensi-agensi yang lain. Itu dah jadi B2B. Jadi di mana mereka nak lihat Cik Su, it could be nombor satu LinkedIn, it could be mereka nak lihat, oh Cik Su ni ajar apa, dia pandai apa. Mungkin dia tengok Cik Su kat Facebook, mungkin dia tengok kat YouTube, mungkin dia tengok dekat Instagram. Tapi basically kelima-lima method ni kita bolehlah start belajar kan. Maksudnya start klik-klik retweet ke kan. Okay. So Cik Su pun dah habis ke penghujung rancangan. Maksudnya sekiranya tuan-puan, thank you, Cik Su ada nampak Abdul Halim, dia cakap dapat ilmu baru. Cik Nik kata tahniah, terima kasih. So, sekiranya tuan-puan seronok, maksudnya macam, okeylah saya dah tahu dah apa saya nak buat lepas ni. Rupa-rupanya saya akan buka akaun LinkedIn malam ni juga contohnya. Itu dah satu yang baru di mana diri kita lebih baik daripada diri kita yang sebelum ni. 1 jam sebelum ni kita tak ada tweet, tak ada LinkedIn. Tapi lepas 1 jam selepas dengan Cik Su dah ada LinkedIn. Dah lah satu perubahan yang baik kan. Kemudian Twitter, Facebook. So, siapa yang sebelum ni seminggu sekali update, lepas ni dah hari-hari update. Okay, tapi selalunya tak payahlah hari-hari. Siapa yang selama ni jarang sangat update, cuba try seminggu sekali dulu. Waktu PKP seminggu sekali. Nak update apa? Update tentang nombor satu, Cik Su patah balik tadi Kalau siapa yang ada bisnes kan, Cik Su saya tak tahu lah nak update apa. Saya nak update saya sebagai CEO ke, gambar tengah plan-plan ke sebagai social media. Saya tak reti lah tulis something yang funny contohnya. Saya nak update sebagai apa? Cuba update sebagai sales dulu. Maksudnya kita ada produk kan dekat tangan, ada yang ada CCTV, ada yang kawan Cik Su ada peguam. Produk dia ialah documentation dia tu lah. Paper dia. Lagi siapa? Produk dia ialah Cik sebagai contoh tadi macam Saudah Saleh katalah Rahim Auto kan. Abang Rahim pun tak ke bengkel, contohnya bengkel minggu depan kata dia buka. Okey, tapi kita tak buka. Tapi dia boleh gunakan diri dia dan juga kereta, contohnya ambil gambar tepi kereta. Dah lama dah abang tak buka, abang sekali abang tak buka boot kereta ni. Dekat belah mana macam itulah, that kind of joke ataupun gurauan yang dapat relatekan dia dengan bisnes dia dengan cara yang inovasi. Siapa yang nak jadi YouTuber silakan Nik Nok, memang berbakat, memang boleh pergi lebih jauh insyaAllah. So ada House cakap jika syarikat anda digital time attendance, ada juga boleh dapatkan daripada sesiapa yang boleh membantu kita untuk mempercepatkan bisnes kita. Okay, jadi thank you so much for your time. Untuk yang email jangan risau, Cik Su tak ke mana-mana, memang ada di sini, akan rekodkan email dan mulakan membuat penghantaran. Teruskan bersama e-usahawan setiap hari. Esok pagi pukul 10 pagi ada bersama Yomedin. Nanti kalau ada apa-apa boleh tinggal mesej kepada admin. Dan untuk mendaftar di program e-usahawan boleh daftar di www.suryaali.com. Thank you so much for your time. Bye.